Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian bagi Allah yang pengasih lagi penyayang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sekalian keluarga, sahabat dan pengikutnya. Kali ini kita akan mempelajari ataupun menyemak berbincang tentang adab berdoa, ya, yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya, yang memberikan 10 adab, ya, ada 10 adab untuk kita berdoa, iaitu bila, di mana dan macam mana. Baik, kita tidak perlu berpanjang lebar, saya akan pergi kepada, saya bacakan, iaitu yang pertama, iaitu kita memilih waktu yang mulia untuk berdoa. Baik. Waktu tu bila? Pertama, dalam 1 tahun, iaitu ada 1 hari saja, iaitu hari Arafah, iaitu hari wukuf di Arafah, dari 1 tahun itu. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan, iaitu dalam 1 tahun ada 1 bulan. Sepanjang bulan Ramadan itu adalah tempat yang mulia, waktu yang mulia kita berdoa. Kemudian dalam seminggu ada 1 hari, iaitu hari yang mulia untuk kita berdoa, iaitu hari Jumaat dalam 1 minggu. Dan dalam 1 malam ada 1 waktu, iaitu 1/3 malam yang terakhir. Iaitu 1/3 malam yang terakhir, iaitu kalau bulan puasa kita panggil waktu sahur. Waktu sahur. 1/3 malam yang terakhir. Di mana Allah berfirman, dan di waktu sahur ujung malam, mereka berdoa memohon ampun. Iaitu, ini yang dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat, iaitu ayat yang ke-18. Nabi Muhammad SAW pula bersabda, Allah Ta'ala turun pada tiap-tiap malam ke langit dunia. Ketika tinggal 1/3 malam yang penghabisan. Maknanya 1/3 malam yang penghabisan waktu sahur. Maka Allah berfirman, barang siapa meminta berdoa kepadaku pada waktu itu, maka akan aku terima doanya itu. Barang siapa meminta padaku, maka akan aku terima doanya itu. Barang siapa meminta padaku, maka akan aku berikan. Dan barang siapa meminta ampun padaku, iaitu Allah berfirman, maka aku ampunkan dosanya. Jadi ini adalah daripada dirawikan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Jadi Nabi bersabda, Allah berfirman. Jadi kita kena ambil peluang semua pada waktu-waktu yang mulia itu. Baik. Ada cerita juga lagi, ada orang menceritakan tentang Nabi Yaqub alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Yaqub bersabda, aku meminta ampun pada Tuhanku, iaitu Allah, bagimu untuk ia berdoa pada waktu sahur. Maka orang mengatakan bahawa ia bangun pada waktu sahur. Nabi Yaqub ni bangun tiap-tiap waktu sahur mendoa, dan anak-anaknya pula mengaminkan, termasuk anaknya iaitu Nabi Yusuf di belakangnya. Maka diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya, sesungguhnya telah ku ampunkan dosa mereka dan ku jadikan mereka menjadi Nabi. Jadi itu diampunkan oleh Tuhan akan permohonan Nabi Yaqub, iaitu anak-anaknya mengaminkan doanya dan Allah ampunkan. Baik. Itu yang pertama, tentang waktu yang mulia untuk kita memohon doa ataupun berdoa kepada Allah SWT. Jadi kita ambil peluanglah bagi orang yang tak pernah pergi haji, tak dapatlah nak berdoa di Arafah, tapi ada pula bulan Ramadan, baru ni kita menghadapi bulan Ramadan. Jadi betul bulan memanglah mustajab kita berdoa, dan terbaiklah ada waktu yang mulia untuk kita berdoa. Kemudian kita ada lagi hari-hari, tiap-tiap hari, iaitu 1/3 malam. Daripada hari-hari ni. Dan daripada 1 minggu ada hari Jumaat. Dan daripada setiap malam kita ada 1/3 malam, yang di mana kalau mengikut Nabi Muhammad SAW, mengikut hadis ini apa dituliskan oleh Imam Al-Ghazali,
iaitu Allah akan turun ke langit dunia dan memperkenankan siapa yang memohon kepadanya. Apapun permohonan, mohon ampun diampunkannya, mohon rezeki diberikannya rezeki. Baik. Yang kedua, kita mengambil segala hal keadaan yang mulia berkata, iaitu mengambil segala hal keadaan yang mulia, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya pintu-pintu langit itu terbuka ketika bergerak segala barisan pada jalan Allah Ta'ala, iaitu orang yang bergerak pergi kepada perjuangan fi sabilillah. Tak kisah dapat perang ke, ataupun menyebarkan agama Allah, mengembangkan agama Allah, mensyiarkan agama Allah kepada manusia yang lain, ataupun kepada orang-orang yang kafir atau yang tempat-tempat yang belum sampai Islam. Ketika turun hujan, kemudian ketika turun hujan, itu sebab kalau bila hujan turun lebat tu, kita berdoa lah. Dan ketika didirikan solat-solat fardu. Baik. Dari itu, ambillah kesempatan mendoa padanya. Pada bila? Pada kita melakukan fisabilillah, peperangan pada jalan Allah atau berjuang pada jalan Allah. Kemudian atas ketika hujan turun, dan ketika didirikan solat-solat fardu, dari itu ambillah kesempatan mendoa padanya. Itu kata Abu Hurairah. Baik. Berkata Mujahid, sesungguhnya solat itu ditentukan. Solat itu ditentukan pada saat-saat yang baik. Waktu solat itu adalah waktu yang paling baik dipilih oleh Allah yang diperintahkan supaya kita mengerjakan solat. Maka haruslah kamu mendoa di belakang solat-solat itu. Sebab itu alim-alim ataupun imam-imam yang mendapat pelajaran tentang ilmu fiqh ini, dia lepas sembahyang dia tak terus bagi salam terus cabut lagi atau tinggal ke semua makmum, tinggalkan askar-askar yang belakang, dia berdoa. Itu dia berdoa untuk makmum-makmumnya. Itu juga Nabi diperintahkan supaya memohonkan ampun bagi umat-umatnya. Jadi kalau imam, kenalah berdoa untuk makmumnya. Bukan cabut lagi lepas salam. Kemudian kita perhatikan bersabda Nabi SAW, doa di antara azan dan iqamah. Doa antara azan dan iqamah. Bila dah azan, jadi sebelum orang iqamah itu, kita berdoa. Doa itu juga dia tidak akan ditolak. Baik, ini daripada diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu. Kemudian bersabda pula Nabi SAW, orang yang berpuasa tidak akan ditolak doanya. Baik. Itu juga dirawikan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan dari Abu Hurairah. Yang kedua. Baik. Kemudian pada hakikatnya waktu mulia itu kembali pula kepada hal keadaan mulia. Kerana waktu sahur adalah waktu kebersihan hati. Keikhlasan dan kosongnya dari segala gangguan, iaitu kita bersendirian di waktu malam, 1/3 malam, bangkit daripada tidur, kita terus berdoa selepas mengerjakan solat-solat yang terutama solat tahajud. Jadi hari Arafah dan hari Jumaat adalah waktu berkumpul segala cita-cita dan hati tolong-menolong dengan peroleh hujan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian maka inilah salah satu sebab kemuliaan waktu selain daripada rahsia-rahsia yang ada padanya yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Dan keadaan sujud juga lebih wajar untuk dikabulkan doa. Itu keadaan masa kita sujud itulah yang sewajarnya dikabulkan doa. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Nabi SAW, hamba yang paling dekat dengan Tuhannya ialah orang yang sujud. Waktu sujud itu adalah waktu yang paling dekat dengan Tuhan kita. Ini adalah sabda Nabi SAW, iaitu hadis yang ketiga daripada tadi saya sebut tadi, iaitu di mana dia dirawikan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Memang daripada Abu Hurairah. Jadi kemudian diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dilarang aku membaca Al-Quran sedang rokok. Sebab kita rokok kita tak boleh baca Al-Quran, atau sujud, masa sujud kita tak baca Al-Quran. Adapun rokok, maka agungkanlah Tuhan yang maha tinggi padanya,
Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dengan doa padanya, kerana doa itu layaklah diterima bagimu. Itulah yang terakhir, iaitu dalam yang kedua. Jadi semua saya dah terangkan. Dengar baik-baik waktu bila, waktu Arafah, hari Jumaat, dan yang paling banyak dijelaskan tentang 1/3 malam, selain daripada hari puasa Ramadan, bulan Ramadan. Itu saja. Nanti kita sambung yang ketiga dan seterusnya. Dia ada 10 waktu-waktu dan tempat-tempat yang mulia, keadaan yang mulia untuk kita mohon kepada Allah SWT. Sebagaimana yang Allah telah, yang kita baca dalil daripada Allah SWT untuk kita sentiasa memohon kepadanya. Dan juga ada hadis-hadis yang menerangkan pada kita untuk kita berdoa kepada Allah, memohon padanya. Jadi itulah, dengan penjelasan ini, mudah-mudahan semua dapat mengubah bila nak berdoa, dan menjaga setiap waktu yang mulia itu untuk kita terus berdoa. Kadang hari hujan kita buat saja aja. Oh, hujan lebat. Jadi, kalau waktu hujan itu berdoalah. Kerana di waktu itu adalah waktu juga yang mustajab doanya. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.